Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada BH Online. Tajuk, 10 lagi ahli parlimen bersatu sokong Anwar. Berita penuh, seramai 10 lagi ahli parlimen bersatu dijangka memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelang pembukaan sidang parlimen 26 Februari ini. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mendakwa 5 ahli parlimen dari utara iaitu Kedah, Pulau Pinang dan Perak, 3 dari pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang serta 2 lagi dari Selangor dan Melaka. Beliau berkata, keputusan itu dibuat ahli parlimen berkenaan kerana amat kecewa dengan parti tidak dihargai dan terjaga. Sehingga hari ini, bersatu tiada arah tuju yang jelas. Jarang mengajak ahli parlimennya berbincang bagaimana mahu mengekalkan kebajikan kawasan. Kewangan menjadi masalah yang besar. Jika parti tidak ambil perhatian, siapa lagi, katanya pada sidang media di sini hari ini. Pada 11 Disember lalu, Syed Abu Hussein mendakwa ada 7 atau 8 lagi ahli parlimen PN bakal menyatakan sokongan kepada Anwar, tetapi beliau enggan mendedahkan identiti mereka sama ada daripada PAS atau Bersatu. Setakat ini, 6 ahli parlimen Bersatu sudah menyatakan sokongan kepada Anwar iaitu Syed Abu Hussein, Zahari Kacik, Jeli, Muhammad Aziz Abu Naim, Gua Musang, Datuk Iskandar di Zulkarnain, Abdul Khalid Kuala Kangsar, Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan dan terbaru Datuk Dr. Zulkafli Hanafi Tanjung Karang. Pada masa sama, Syed Abu Hussein turut mempelawa 5 lagi ahli parlimen Bersatu yang pernah berada dalam kerajaan di bawah pentadbiran Barisan Nasional BN sebelum ini untuk menyokong Anwar kerana dilihat mempunyai pengalaman luas dan mampu mengatur strategi untuk pilihan raya umum PRU akan datang. Mereka ialah ahli parlimen Larut, Datuk Sri Hamzah Zainuddin, Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi Beluran, Datuk Sri Iqmal Hisham Abdul Aziz Tanah Merah, Datuk Mas Ermiyati Samsudin Masjid Tanah dan Datuk Rosol Wahid Hulu Terengganu. Jika mereka berfikir secara serius, mungkin dengan pengalaman yang ada boleh membantu Perdana Menteri dengan lebih baik. Jadi, yang sering bertekak dalam parlimen sudah tidak berlaku, sebaliknya menumpukan kepada bahas dan memberi cadangan yang baik serta membina, katanya. Syed Abu Hussein mendakwa ahli parlimen Bersatu ketika ini hanya mengharapkan peruntukan kewangan daripada kerajaan negeri yang ditadbir PAS. Ini juga tidak nampak kerana PAS ada pendirian tersendiri dan akan membuat keputusan berlainan setiap kali PRU. Saya lihat pada PRU 16, PAS akan membuat gabungan dengan parti lain, katanya. Mengenai dakwaan pemimpin Bersatu bahawa ahli parlimen yang lari menyokong Anwar mudah tunduk dengan tawaran peruntukan, Syed Hussein sebaliknya menyifatkan mereka sebagai berani. Susah mahu membuat keputusan ini kerana memang akan dituduh dan dihina, tapi mereka berani. Sebagai ahli parlimen, kita hanya hadir di parlimen, tapi apabila balik kawasan, tidak boleh nak bantu. Masuk parlimen bertekak, orang suruh berunding untuk dapatkan peruntukan, tidak mahu. Apa nak jadi sebenarnya, katanya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terkini dari Mahkamah, kes 1MDB Najib Razak. Najib jumpa Jolo di Switzerland pada 2013. Saksi SPRM. Berita penuh, Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menghadiri perjumpaan bersama 3 individu termasuk ahli perniagaan dalam buruan Lo Tek Jo atau dikenali sebagai Jolo di Davos, Switzerland pada awal 2013. 2 lagi individu itu ialah bekas Ketua Operasi Asia Tenggara Goldman Sachs, Tim Lesner, dan bekas pengurusi Goldman Sachs Asia, Mitchell Evans. Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin 37 berkata Lesner mencadangkan supaya pengumpulan dana dibuat oleh One Malaysia Development Berhad 1MDB ada surat sokongan daripada Kerajaan Malaysia. Saksi pendakwaan ke-49 itu berkata, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi pada 15 Januari 2013 mengemukakan surat rasmi kepada Najib bagi mendapatkan sokongan dana usaha sama strategik antara Malaysia dan Abu Dhabi melalui Akbar Investment PJS serta 1MDB.
Nur Aida yang juga penyiasat kes 1MDB berkata, surat itu juga bertujuan meminta pertimbangan Kementerian Kewangan bagi memberi sokongan terhadap pengumpulan dana yang akan dibuat. Oleh kerana pelaburan oleh Abar Investment PJS mendapat sokongan daripada International Petroleum Investment Company IPIC, maka dicadangkan pelaburan oleh 1MDB disokong oleh Kementerian Kewangan. Pada surat itu, Najib Yang Berbahagia Datuk Dr. Irwan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, ketika itu Tan Sri Mohd Irwan Sarigar Abdullah, sila uruskan perkara dengan segera. Kemudian Mohd Irwan dihubungi Datuk Azlin Alias yang ketika itu adalah Setiausaha Sulit Kanan Najib untuk meminta supaya hal berkaitan disegerakan kerana kejayaan usaha sama bergantung kepada surat sokongan daripada Kementerian Kewangan, katanya. Najib 71 yang juga bekas Menteri Kewangan berdepan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Nur Aida berkata, pada peringkat awal cadangan usaha sama antara Malaysia dan Abu Dhabi, Goldman Sachs mencadangkan supaya kerajaan Malaysia menyediakan satu Letter of Comfort LOC sebagai satu bentuk jaminan kepada terbitan bond yang akan dibuat 1MDB. Sesulan itu, katanya Goldman Sachs mengemukakan draft LOC kepada 1MDB yang kemudian dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan mendapatkan pandangan undang-undang. Bahagian Undang-Undang Kementerian Kewangan yang menelitinya menyatakan LOC itu bersifat satu bentuk jaminan yang memberikan contractual obligation atau kewajipan kontrak kepada kerajaan Malaysia. Pada 29 Januari 2013, satu resolusi ahli lembaga pengarah DCR bertajuk Joint Venture with Abar Investment PJS for Investment and Development of Real Property Assets disediakan. Tujuan DCR bagi mendapatkan kelulusan ahli lembaga pengarah BOD 1MDB bagi usaha sama berkenaan. DCR diluluskan serta-merta oleh BOD 1MDB kerana ia dilampirkan bersama dua dokumen yang ditandatangani terlebih dahulu oleh Najib bertarikh 29 Januari 2013, katanya. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Quera.